من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى شرف النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح أزواجه وذريته والصحابة والقرابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ولمشائخنا ولمعلمينا ولوالدينا ولأزواجنا لأولادنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم آمين. اللهم ارحمنا بالقرآن. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله، إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم، وبلغ رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الsyahidin. Yang berusaha ayah dan pengurusi barisan ahli dan kuasa, sahabat fadilah, Tuan Imam, Tuan Bilal, tuan-tuan muslimin, muslimat, hadirin, hadirat, ibu-ibu, ayah-ayah yang dikasihi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah sama-sama kita rafa'kan, memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana dengan izinnya, kerana dengan taufik, hidayah, inayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, dapat kita menjejakkan kaki di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala yang mulia pada malam ini. Mudah-mudahan semua benda yang kita buat ditulis sebagai satu pahala kebajikan dan ditulis nama kita di kalangan orang-orang salih, insya-Allah. Allahumma amin. Tuan-tuan, pada malam ini tuan-tuan, saya nak mengajak tuan-tuan untuk mendengar beberapa lagi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malam ini saya nak berkongsi sebuah hadis Nabi berkaitan dengan tanda orang baik di akhir zaman. Tuan-tuan yang dikasihi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada bulan yang lalu saya bersama tuan-tuan, saya menyebutkan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang wanita, tentang betapa rosaknya anak muda, betapa melampaunya wanita yang menyebabkan
rosaknya masyarakat, tercemarnya imej masyarakat orang Islam dengan sebab ada golongan-golongan yang mencemarkan nilai agama seseorang manusia, iaitu berkaitan dengan kehidupan setiap kita atas dunia ini, yang bersama dengan anak-anak muda, dengan golongan wanita, dengan orang tua, dengan orang yang mengaku sebagai orang Islam, tapi dalam masa yang sama mereka tidak mengamalkan ajaran Islam yang sebenarnya. Tentu Allah Subhanahu wa taala pelihara kita, jadikan kita orang-orang Islam yang beramal, orang yang melakukan amal soleh kerana Allah Subhanahu wa taala. Saya berkongsi sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan daripada Imam Ahmad radhiyallahu taala anhu dan Imam At-Tabarani, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dengan sabdanya, hadis yang diriwayatkan daripada Ibnu Mardawi, daripada Asma binti Yazid, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala ukhbirukum bi khiyarikum?" Mahu tak aku khabarkan, aku ceritakan kepada kamu siapakah yang paling baik di kalangan kamu? Qalu, para sahabat, bila mana Nabi sebut siapakah yang paling baik di kalangan kamu, para sahabat jawab, "Bala, wahai Rasulullah, kami nak tahu siapakah manusia yang baik." Qala, kata Nabi, "Khiyarukum alladhina idza ru'u dzukirallah." Kata Nabi, sebaik-baik kamu ialah apabila orang melihatnya, orang ingat akan Allah Subhanahu wa taala. Dan ada satu lagi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi menyebutkan, khiyaru ummati alladhina idza ru'u dzukirallah wa syararu ummati al-masyauna bin namimati al-mufarriquna bainal ahibbati al-baghuna al-bura'a al-la'anata. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang terbaik di kalangan umatku di akhir zaman ialah mereka yang jika dilihat kepadanya, ini peribadi amalan baiknya dan akhlaknya, kita mudah ingat untuk menyebut Allah Subhanahu wa taala, ingat zikir kepada Allah bila mana melihat orang itu, orang soleh, orang yang baik dan sebagainya. Dan kata Nabi, wa syiraru ummati al-masyauna bin namimati al-mufarriquna baina al-ahibba al-baghuna al-bura' al-la'nadha. Kata Nabi, dan orang yang terjahat, orang yang paling jahat di kalangan umat aku di akhir zaman ialah mereka yang jika berjalan dilihat kepada sifat amalan pribadi dan akhlaknya, dia suka mengumpat mencari keburukan orang lain untuk dijadikan modal dia bercakap, yang disebut oleh Nabi. Suka memecah belahkan antara dua insan yang bersahabat baik, macam jadi batu api, melaga-lagakan orang yang baik, akhirnya orang tu bergaduh dengan sebab dia jadi batu api di antara dua sahabat baik. Dan mudah marah dan berkelahi, hidupnya menyombongkan diri, banyak membuat keburukan, kefasikan, serta suka buat kerja-kerja syaitan. Tuan-tuan yang dikasihi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, muqaddimah hadis yang saya berkongsi baca dengan tuan-tuan malam ini, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ingatkan kita
umat Nabi yang paling baik ialah mereka yang apabila lihat wajah mereka kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, jadi Nabi nak ingatkan kita, kalaulah kita nak jadikan kita ni asbab kepada hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, orang tengok muka kita ni, orang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, jadikan kita orang soleh, tuan. Jadikan kita orang yang baik-baik atas dunia ini. Orang yang disebutkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang saya berkongsi baca dengan tuan malam ini menyatakan beberapa ciri kebaikan seseorang yang tidak disebut oleh Nabi secara satu persatu, tetapi disebut secara umum agar dapat dikenali hati dan budinya, khususnya dalam suasana yang sedang kita hadapi waktu ini, yang penuh dengan ujian, fitnah dan sebagainya, utamanya di zaman akhir ini, di zaman akhir umat ini, di mana jika kita mencari orang baik dan orang beriman, tentu sangat payah kita nak bertemu. Dalam kalangan manusia ramai ini yang boleh dijadikan tauladan, ikutan untuk sama-sama kita beramal di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dikasihi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ambil contohlah malam ni rakaman untuk di-upload dalam YouTube. Berapa ramai yang tengok? 20 orang paling ramai. Kenapa orang yang nak tengok ustaz-ustaz cakap tak ramai? Tapi kalau artis menyanyi 1 juta orang tengok. Entah ni nak cari orang baik. Orang baik cakap tak ada siapa peduli dah di akhir zaman ni. Entah ni yang disebutkan, yang boleh kita ambil pengajaran sebagaimana yang Nabi sebut. Betul kata Ustaz Badri Shah, apa disebut driver bas yang bawa bas tu, apa yang bawa bas 1416 140 160, orang tak berani nak tidur, dia sebut Allah Allah sampai tempat yang nak pergi. Tuan-tuan, itu lagi ramai orang takut berbanding dengan orang yang cerita bab agama ni dan sebagainya. Tuan-tuan, kalau tak ada siapa nak tengok pun, tak ada siapa yang nak melihat dah, tuan-tuan. Dan para ulama berdoa sebagaimana doa yang biasa kita dengar dan biasa kita baca, Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Ya Allah, berilah hidayah kepada kami, berilah hidayah kepada orang yang bersama dengan kami, dan jadikanlah kami ini sebab kepada bagi mereka mendapat petunjuk hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan yang dikasihi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada itu, tuan-tuan, disebut hadis yang saya berkongsi baca dengan tuan-tuan pada malam ini juga disebutkan satu golongan baik, satu golongan manusia yang jahat. Tuan-tuan, manusia yang jahat yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, golongan yang disebut oleh Nabi, golongan yang bawa mulut, golongan al-masyauna bin namimati, di mana golongan yang mereka yang pergi dan berjalan kerja dia cari buruk dan aib orang lain. Ini disebut orang yang suka fitnah, orang mengadu domba dan sebagainya, dijadikan bahan percakapan yang menjijikkan orang beriman mendengarnya. Ini disebut an-namimah, al-masyauna bin namimah. Disebut mencari keaiban, mencari kesilapan orang lain dan sebagainya. Ini orang yang disebut orang ciri-ciri manusia yang jahat, yang tidak sayang mulutnya, kerana mereka suka mencaci, suka menghina, suka mengejek, mengumpat, menyebar keburukan orang lain dan sebagainya. Sebagaimana juga Allah rakamkan dalam surah Al-Qalam ayat yang ke-11 dan ayat 12. Allah sebut hammazim masya'im binamim manna'il khairi mu'tadin athim. Golongan ini disebut suka menghina orang lain dengan ejekan, bergerak ke mana dengan kerja najis, mengumpat dan menyebar buruk orang lain,
menegah kebaikan dari diamalkan, sentiasa suka buat perkara dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Intan yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berulang kali orang tegur tapi duk buat benda yang sama. Intan berlaku kat apa? Berlaku dekat orang Islam yang hidup dengan kita pada hari ini. Tak segan-sida orang tegur berulang kali sebut tapi masih buat benda yang sama. Intan ni takut Allah bagi lagi tambah hidup, lagi tambah umur. Bukan nak ambil ibarat orang suruh berubah, tak nak berubah, masih meneruskan maksiat kejahatan yang sama. Ini disebut oleh Allah, oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan yang dikasihi dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perkara inilah yang juga Nabi sallallahu alaihi wasallam ingatkan kita dalam hadis kedua yang saya nak berkongsi baca dengan tuan-tuan pada malam ini. Nabi menyebutkan hadis daripada Sayyidina Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Katanya, satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan satu khutbah. Nabi menyebutkan, ala inna dunya 'aradun hadirun ya'kulu minha al-barr wal fajir. Dunia ini, kata Nabi, dihuni, dunia ni diduduki. Dunia ni kita berkongsi antara orang baik dan orang jahat. Orang baik makan kenyang, orang jahat memakan kenyang. Disebut, kata Nabi, ingatlah, dengarlah, sesungguhnya dunia ini mata benda yang sementara dan ia tidak ada nilai. Lantaran itu, makan daripadanya setiap orang yang baik dan orang jahat. Dunia ni, kita dulu ni dikongsi oleh orang baik dan orang jahat. Ada orang kata, boleh tak kita duduk tengah-tengah, baik pun tidak, jahat pun tidak. Ni Nabi sebut, kita ni ada dua golongan manusia, sama ada orang baik atau orang jahat. Mana kita nak duduk? Orang yang baik, orang yang bila mana disuruh melakukan ketaatan, dia akan melakukan ketaatan. Ini orang baik. Dan orang baik ini bila mana melakukan kesalahan, dia segera bertaubat daripada kesalahan yang dibuat itu. Dan orang baik juga bila mana melakukan kesalahan, dia bertaubat dan tidak mengulangi kesilapan itu. Ini orang baik. Manakala orang jahat, orang yang melakukan benda yang Allah murka, benda yang Allah larang, dia tetap buat. Takut-takut. Semakin disuruh berhenti, lagu dia buat. Ni takut-takut, yang kita nak kena ambil tahu. Bapa Nabi sebut, dunia ini dihuni, dimakan, diambil. Yang berada dalam dunia ini orang yang baik dan orang yang jahat. Kata Nabi, ala wa innal akhirata ajalun sadiqun yaqdi fiha malikun qadirun. Ini Nabi sebut. Ingatlah, kata Nabi, sesungguhnya akhirat itu ialah satu waktu yang ditetapkan, yang pasti datang. Yang akan membuat keputusan pada hari itu ialah raja bagi segala raja, raja yang berkuasa. Kalau dan hari dunia, kalau kita buat salah, kita boleh sembunyikan kesalahan kita daripada orang lain. Kalau kita buat salah, kita boleh lari, tinggalkan, menyorok dan sebagainya. Tapi pada hari akhirat, kita semua akan menghadap Allah Subhanahu wa taala, raja yang sangat berkuasa pada hari itu, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Nabi, ala wa innal khaira kullahu bihadhafirihi fil jannah. Ingatlah, dengarlah, sesungguhnya segala kebaikan yang ada dalam syurga, orang baik dan kebaikan ditempatkan dalam syurga. Ini kata Nabi. Ala wa inna syarra kullahu bihadhafirihi fil nar. Kata Nabi, ingatlah, beringatlah, ambil tahulah, fahamlah, sesungguhnya segala keburukan dan orang yang baik, orang yang segala keburukan dan orang yang melakukan keburukan dan kejahatan ini akan ditempatkan dalam neraka.
Ala fa'lamu aw antum minallahi ala hadar. Ketahuilah, kata Nabi, sesungguhnya kamu akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam segala ketakutan. Tuan, hari ini kita nak jumpa nak jumpa hakim ke, nak jumpa orang-orang yang boleh mendatangkan masalah kepada kita, kita rasa bimbang dan takut. Tapi pada hari akhirat nanti, tuan, bahkan lebih teruk daripada itu, kita akan merasai satu ketakutan yang sangat dahsyat berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, wa'lamu wa annakum ma'ruduna ala a'malikum. Ketahuilah, sesungguhnya kamu akan dihadapkan di hadapan Allah bersama amalan kamu. Ini Nabi sebut. Kita semua, benda besar, benda kecil yang kita buat, semua dibentang di hadapan Allah. Dan ketika itu kita semua akan menghadap Allah seorang demi seorang, sehingga selesai perbicaraan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kata Nabi menyebutkan ayat Quran daripada surah Al-Zalzalah, dua ayat yang terakhir yang Nabi sebutkan, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sesiapa yang melakukan seberat zarah, melakukan satu kebaikan seberat zarah, pasti dia akan melihatnya dan akan diperlihatkan dengan apa yang dibuat, walaupun benda itu paling kecil, dia akan lihat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kata Nabi, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan sesiapa yang melakukan kejahatan seberat zarah, pasti dia akan melihatnya dan dia akan diperlihatkan di hadapan Allah kepada orang yang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun sekecil mana kejahatan yang dibuat. Tuan-tuan, minta Allah pertolongan kepada Allah, minta Allah selamatkan kita dengan perkara ini. Tuan-tuan yang dikasihi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hadis yang berikutnya yang saya berkongsi baca dengan tuan-tuan malam ini, Nabi nak ingatkan kita apa, tuan-tuan, sebagaimana hadis pertama yang saya berkongsi baca dengan tuan-tuan, iaitu Nabi sebutkan ada dua golongan manusia yang baik dan golongan manusia yang jahat. Sebagaimana hadis yang kedua yang saya berkongsi baca dengan tuan-tuan malam ini. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam ingatkan kita ni dihuni, dunia ni dihuni oleh manusia yang jahat dan manusia yang baik. Tuan-tuan, kita usahalah jadi orang yang baik. Masuklah kita ni di kalangan orang yang baik-baik. Mudah-mudahan tuan-tuan, saya bercakap tuan-tuan yang mendengar ni termasuk di kalangan orang yang baik-baik. Dan kata Nabi ingatan yang sangat berat daripada Nabi untuk kita. Nabi sebut, bila mana habisnya usia dunia ini, akan masuk fasa akhirat. Fasa akhirat inilah yang disebut fasa yang akan dilalui oleh kita semua. Jutaan bilion manusia yang hidup dari zaman Nabi Adam sampai di akhir sebelum berlaku kiamat. Jin dan manusia semuanya akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan, menghadap qadi bagi segala qadi, menghadap hakim di atas segala hakim, menghadap raja bagi segala raja yang paling berkuasa ketika itu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kata Nabi, ketika mana menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala itu, akan ditimbang neraca amalan baik dan buruk, jahat dan baik. Tuan, semua benda akan dihitung, semua benda akan dinilai, semua benda akan dihisab, semua benda akan dibuat keputusan di hadapan Allah, sama ada orang itu akan berada dalam nikmat atau orang itu berada dalam azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, ini disebut hadis yang kedua yang saya berkongsi baca dengan tuan-tuan malam ini. Dan Nabi sebutkan kita akan melalui satu fasa yang menakutkan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, ketika itu dibentangkan catatan amal kita yang sejauh mata memandang itu, kita akan merasa takut berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kecut perut, tuan-tuan.
Hari ini yang lemah kita nak berhadapan dengan Allah pada hari kiamat. Hilang kekuatan, hilang keupayaan. Kenapa setiap benda yang kita buat akan dibentang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak terlepas walaupun seorang, tidak terlepas walaupun setiap manusia yang makhluk hidup ni akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan-tuan, sebelum Allah adili kita, marilah sama-sama kita bermuhasabah sama ada kita ni orang baik atau orang jahat. Tuan-tuan, minta Allah pelihara kita, minta Allah bagi kasih sayang kepada kita, minta Allah selamatkan kita daripada hari akhirat yang sangat menakutkan itu. Tuan-tuan yang dikasihi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang ketiga saya berkongsi baca dengan tuan-tuan pada malam ini. Tuan-tuan, cuba nak ingatkan kita, tuan-tuan, kalau kita nak jadi baik, apa yang kita kena buat? Tuan-tuan, apa yang kita kena buat? Apa yang kita kena buat? Sebagaimana hadis daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dengan sabdanya, "Al-Islamu an ta'budallaha la tusyriku bihi syai'a." Yang pertama kata Nabi, Islam itu ialah kamu sembah Allah dan kamu tidak syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jaga akidah kita dengan baik. Jangan rosakkan akidah pegangan agama kita ini, dan disebut oleh Nabi, jangan syirik kepada Allah. Jangan melakukan dosa syirik kepada Allah. Tuan-tuan, manusia yang baik, manusia yang jaga akidahnya. Yang kedua kata Nabi, wa tuqimus salah, sembahyang kena laksanakan. Sama ada kita sihat atau kita sakit, sama ada kita mampu berdiri atau kita mampu duduk saja, kita mampu miring, kita mampu baring, buatlah ibadat sembahyang ni dengan baik. Ini benda yang pertama akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tuan, nak jadi baik, orang yang sembahyang. Yang ketiga kata Nabi, wa tu'tiyaz zakah, keluarkan zakat, cukup haul, cukup nisab. Tuan, kena ambil cakna perkara ini. Dan yang keempat disebutkan oleh Nabi, wa tasuma Ramadan, sebagaimana yang ada dalam rukun Islam kita, tuan-tuan. Nabi sebutkan berpuasa di bulan Ramadan. Nak jadi manusia yang baik, laksanakan ibadat puasa Ramadan dengan sempurna. Yang berikutnya disebut wa tahujjul bait, pergi berhaji di Baitullahil Haram, mengagungkan, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam pelaksanaan ibadah haji. Yang berikutnya, tuan-tuan, hadis yang saya bacakan tuan-tuan beberapa minggu yang lalu, yang berikutnya Nabi sebut nak jadi orang baik, wal amru bil ma'ruf, mesti ada ambil tanggungjawab menyuruh kepada benda yang baik, wal nahyu 'anil munkar, dan mesti ambil tindakan menegah daripada berlaku kemungkaran. Dan Nabi sebut wa taslimuka ala ahlik, sampaikan salam kepada ahli keluarga kamu. Tuan-tuan, sampaikan salam kepada ahli keluarga ni maksudnya, tuan-tuan, kita bawa mesej keamanan, kesejahteraan, selamatkan diri kita, selamatkan ahli keluarga kita daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Misi dan visi kita semua, tuan-tuan, orang beriman, bersetakat kita aja selamat daripada api neraka, nak masuk syurga. Itu juga disebut oleh Nabi, visi dan misi kita ialah kita nak selamatkan diri kita dan ahli keluarga kita daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Itu misi semua kita, kan. Kita semua akan menghadapi hari akhirat, dan pada hari akhirat ni kita nak orang yang kita kenal, ahli keluarga kita ni, orang dekat dengan kita masuk ke dalam syurga, dijauhkan daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan disebut oleh Nabi, faman intaqasa syai'an minhunna fa huwa sahmun minal Islam yad'uh. Dan kata Nabi, sesiapa yang mengurangi sesuatu daripadanya, tak buat benda yang Nabi perintahkan ini, maka dia meninggalkan sebahagian daripada Islam. Wa man tarakahunna kullahunna faqad dhalla al-Islam dhahrahu. Dan sesiapa yang meninggalkan kesemuanya, maka sesungguhnya dia telah berpaling daripada Islam. Tuan-tuan, Islam disebut rukun Islam tu
kita semayang atau kita puasa tapi tak semayang, ibarat tuan-tuan meninggalkan satu benda yang diperintahkan, ibarat meninggalkan kesemuanya. Tuan-tuan, ni disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak jadi orang yang baik, mula dengan kebaikan, mulalah melakukan kebaikan sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selamat, anak isteri kita selamat, keluarga kita selamat. Tuan-tuan, ni yang disebut oleh Nabi dalam hadis yang ketiga yang saya berkongsi baca dengan tuan-tuan dalam masa yang ada pada waktu dan ketika ini. Tuan-tuan yang dikasihi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perkara inilah yang disebut sebagai amanah agama Islam terhadap diri kita. Jadi orang Islam, kita ni diberi beban tanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Nabi kita untuk jaga amanah ini dengan baik. Dan amanah inilah yang bila mana kita jaga dengan baik, kita boleh tempatkan diri kita di kalangan orang yang baik-baik, utamanya di manusia yang berada di akhir zaman ini. Dan hadis yang terakhir yang saya berkongsi baca dengan tuan pada malam ini disebutkan oleh para ulama, kalau kita nak jadikan diri kita orang yang baik-baik, ingatlah pesanan Nabi kepada Sayyidina Mu'az ibn Jabal radhiyallahu taala anhu. Sebagaimana hadis daripada Sayyidina Mu'az ibn Jabal, katanya, awsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi 10 kalimatin. Kata Nabi, ingatlah, kata Sayyidina Mu'az, Nabi mewasiatkan, memberi pesan kepada aku 10 perkara. Kata Nabi kepada Sayyidina Mu'az, yang pertama, la tusyrik billahi syai'a. Janganlah kamu melakukan dosa syirik kepada Allah. Wa in qutilta wa hurriqta, sama ada kamu dibunuh atau kamu dibakar, jangan tinggal agama Islam ini. Mai hidup dengan Islam, mati pun mati sebagai orang Islam. Yang disebut oleh Nabi kepada Sayyidina Mu'az bin Jabal. Yang kedua, wala tahuqanna walidayka wa in amaraka an takhruja min ahlika wa malika. Yang kedua, jangan kamu sama sekali derhaka kepada kedua ibu dan ayah, sekalipun kedua-duanya menyuruh kamu meninggalkan ahli keluarga kamu dan harta kamu. Ini disebut oleh Nabi, dengan mak ayah ni jangan derhaka sama sekali, kecuali perkara-perkara yang mereka suruh melakukan maksiat kepada Allah, barulah kita tak boleh taat. Selagi mereka selagi kita kena buat baik dengan mereka, taat kepada perintah mereka, jangan jadi anak yang derhaka. Anda kena buat baik walaupun mak ayah dia orang jahat. Anda disebut dengan mak ayah ni pintu syurga kita. Nak masuk syurga dengan redha Allah, dan redha Allah itu terletak pada redha ibu dan ayah. Anda disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, kata Nabi, wala tatrukanna salatan maktubatan muta'ammidan. Janganlah kamu meninggalkan salat yang difardhukan itu secara sengaja. Yang disebut oleh Nabi, sembahyang yang difardhukan 5 kali sehari itu jangan tinggal secara sengaja. Insyaallah tuan-tuan, sebelum kita salat Isyak, saya nak ambil masa tuan-tuan lebih kurang 10 minit untuk sama-sama kita selesaikan perbicaraan hadis yang Nabi kongsikan kepada kita berkaitan dengan manusia yang baik di akhir zaman ini. Tuan-tuan yang dikasihi dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pesanan Nabi yang berikutnya yang Nabi ingatkan kepada Sayyidina Mu'az bin Jabal khususnya, dan Nabi ingatkan kita semua, wala tatrukanna salatan maktubatan muta'ammidah. Jangan kamu tinggalkan salat yang dimaktubkan, yang difardhukan secara sengaja. Fa inna man taraka salatan maktubatan muta'ammidan faqad bari'at minhu dhimmatullah. Maka sesungguhnya sesiapa yang meninggalkan salat yang difardhukan ke atas dirinya secara sengaja, maka sesungguhnya dia telah terlepas daripada perlindungan, keselamatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan nak selamat pada hari akhirat, kena sembahyang dengan sempurna, yang disebutkan kepada kita oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan berikutnya Nabi sebut, pesanan Nabi yang berikutnya disebut, yang keempat, wala tashrabanna khamran fa innahu ra'su kulli fahisyah. Dan yang keempat, kata Nabi, janganlah kamu minum arak, kerana sesungguhnya arak itu
ibu bagi segala kejahatan. Tuan, sebagaimana kisah yang masyhur yang biasa kita dengar, kisah seorang abid yang rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, digoda oleh perempuan yang cantik, masuk dalam rumah perempuan yang cantik itu. Perempuan tu bagi pilihan kepada dia, nak berzina dengan perempuan tu atau nak minum arak. Dia pilih minum arak. Bila mana dia minum arak, akhirnya dia mabuk, hilang akalnya, dia berzina dengan perempuan itu. Akhirnya bila mana dia tersedar, dia bunuh perempuan tu. Tuan, ni disebut ra'su kulli fahisyah, ibu bagi segala kejahatan. Kita nak ingatkan, saya nak ingatkan diri saya bercakap dengan tuan-tuan yang mendengar ni, berhati-hatilah dengan arak. Ingat kali kita jangan terjebak dengan arak. Ni benda yang Nabi sebut, nak jadi orang baik jangan terlibat dengan arak. Dan yang Nabi sebut yang berikutnya, yang kelima, wa iyyaka wal ma'siyah fa inna bil ma'siyati halla sakhatullah azza wa jalla. Ingatlah, berhati-hatilah dengan maksiat. Maka sesungguhnya maksiat itu pintu kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala ke atas diri kita. Entah ni disebut Allah murka bila mana hamba-Nya melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kata dia, wa iyyaka wal firara min az-zahfi wa in halakan nas. Dan ingatlah, janganlah kamu lari daripada medan perang. Bila mana ditakdirkan berlaku perang, kita berada dalam medan perang, jangan lari medan perang. Sekalipun ramai manusia sudah mati, binasa, hilang nyawa dan sebagainya. Dan kata Nabi yang berikutnya, wa idza asaban nas mautun wa anta fihim fathbut. Dan apabila manusia ditimpa musibah, wabak, penyakit yang mendatangkan kematian dalam satu tempat, kamu berada dalam tempat itu, jangan lari, duduklah tempat itu hingga reda penyakit wabak itu. Sebagaimana yang berlaku kepada kita pada 2 tahun ini, tuan-tuan. Wabak penyakit yang berbahaya yang mengundang kematian, yang boleh menyebabkan berlakunya kematian. Tuan-tuan, ini benda yang kita semua kena ambil tahu. Bila mana sakit ya, ada simptom-simptom ya, cari doktor, minta dapat rawatan dan sebagainya. Hari ini, tuan-tuan, ramai orang-orang tua meninggal dunia. Saya salah seorang pengurus jenazah COVID, tuan-tuan. Hari ini pun ada orang urus jenazah. Nak bagi tahu, tuan-tuan, ramai orang tua dah meninggal dunia. Tuan-tuan, bila mana dengan COVID ni lah, kita tak beringat, dah berasa macam selesa dan sebagainya. Bila kena, Allahu Akbar. Tuan-tuan, ni benda yang sangat penting untuk kita ambil tahu. Dan kata Nabi yang berikutnya, wa anfik ala ayalika min taulik. Dan utamakan ahli keluarga dalam infak, dalam bagi, dalam bab infak harta, tuan-tuan. Utamakan ahli keluarga. Ini disebut oleh Nabi. Jangan utamakan orang lain, utamakan keluarga. Pastikan mereka, ahli keluarga cukup makan, pakaian, tempat tinggal dan sebagainya. Dan berikutnya disebut oleh Nabi, wala tarfa' anhum 'asaka adaba. Dan jangan kamu tinggalkan rotan. Jadi Nabi sebut disiplin adab anak-anak kita. Anak keluarga kita ni mesti diajar adab, disiplin dalam urusan kehidupan, mesti diajar dengan disiplin dan adab. Benda yang diajar, benda yang utama yang perlu diberi perhatian oleh orang lelaki pada anak-anaknya adab. Cara makan, cara berpakaian, ni semua benda-benda yang perlu diberi pendidikan. Dan yang berikut Nabi sebut, wa akhifuhum fillah. Takutkanlah kepada ahli keluarga kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sentiasa ingatkan mereka. Kita semua kena beringat akidah kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita buat, Allah Maha melihat. Apa yang kita cakap, Allah Maha melihat. Allah Maha mendengar. Apa yang kita buat, Allah Maha melihat. Semua benda ni kena tanamkan agar kita takut kepada Allah. Ahli keluarga kita juga takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Barulah kita jadi orang yang baik-baik. Tuan-tuan yang dikasihi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, cukup sekadar itu yang selalu berkongsi baca dengan tuan-tuan. Kalau kita nak jadi orang baik,
laksanakan kewajipan amanah agama terhadap diri kita, barulah jadi manusia yang baik. Lakukan benda yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, selamatkan isteri kita, anak-anak kita semua daripada syirik, daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita masih lagi hidup atas dunia ni, mudah-mudahan kita tergolong di kalangan orang yang baik-baik. Dan disebutkan juga dalam hadis yang sebelum baca dengan tuan, ingatlah pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Mu'az bin Jabal, untuk ingatan kita yang hidup pada hari ini, umat akhir zaman ini. Kalau nak jadi manusia yang baik di akhir zaman, ingatlah kepada 10 perkara yang diwasiat pesankan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan baik untuk saya bercakap, baik juga kepada tuan-tuan yang mendengarnya. Hatta hina kulli hin wa nastaudi'ukumullah. Subhanakallah bihamdihi, subhanakallah bihamdika, nashhadu wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim. Allahumma ij'al jama'na hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.